Assalamualaikum, saya Muhammad Fansha. Hai, saya Taika. Saya Muhammad Izzar Rizwan. Saya Ain Shakira. Saya Nazmi. Nur Ashikin binti Muhammad Azli Ketemuan. Saya Tanjo N. Saya Nisha Syamimi. Saya Kastin Analullah. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Puan. Jadi hari ini kami kumpulan 11 akan membentangkan tajuk iaitu harmonikan hubungan pelbagai kaum. Saya Muhammad Fansha mewakili ahli kumpulan saya untuk memulakan pengenalan. Harmonikan hubungan pelbagai kaum. Negara Malaysia melahirkan masyarakat yang berbilang kaum sehingga hari ini hubungan dalam perpaduan yang dicipta di antara kaum-kaum di Malaysia berada dalam keadaan yang baik. Kaum Melayu, Cina, India sudah menjadi sinonim dalam masyarakat pada hari ini. Malaysia terdiri daripada pelbagai bangsa dan agama dengan kaum Melayu merupakan suku terbesar di Malaysia Barat, kaum Iban dan Kadazan Dusun merupakan kaum terbesar di Malaysia Timur. Manakala dari segi perlembagaan, orang Melayu ialah orang yang berbudayakan Melayu, bercakap dalam bahasa Melayu sebagai bahasa perantara dan mengamalkan ajaran Islam. Secara amnya di Malaysia ialah Bumi Putra dianggap sebagai kaum asal Melayu. Jadi hari ini saya dan rakan-rakan saya akan membentangkan maksud keharmonian antara kaum, contoh negara Malaysia dan pengalaman dan harapan. Seterusnya, saya akan serahkan kepada Ashikin untuk membentangkan pembentangan yang seterusnya. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, keharmonian bermaksud proses menyatu padukan rakyat adalah penting untuk mencapai keharmonian bersatu padu, kukuh atau mantap kerana bergabung, bersatu padu, bergabung hingga menjadi kukuh. Sejak kemerdekaan Malaysia pada tahun 1957, keharmonian masyarakat pelbagai kaum dan agama merupakan keistimewaan yang dimiliki Malaysia. Walau bagaimanapun, untuk mengekalkan keharmonian masyarakat amat penting, terutamanya pada zaman moden teknologi maklumat dan komunikasi Malaysia. Malaysia merupakan sebuah masyarakat berbilang kaum dan usaha mengekalkan keharmonian bukanlah perkara yang mudah dan tidak boleh dipandang remeh. Semua lapisan masyarakat perlulah memainkan peranan untuk memastikan keharmonian Malaysia berterusan. Kehidupan dalam masyarakat yang pelbagai di Malaysia perlu memahami asal-usulnya dan menghormati bahasa, agama dan gaya hidup setiap kaum. Status kemajuan Malaysia dalam merealisasikan wawasan kemakmuran bersama 2030 perlu bertunjangkan tolak ansur, hormat menghormati dan persefahaman untuk usaha membina peradaban dan mencapai status kemajuan bagi Malaysia. Kesantunan insan dalam masyarakat pelbagai bangsa dan agama perlu dititik beratkan yang harus diterima semua pihak. Kesepaduan dalam masyarakat lahir daripada rasa hormat antara agama dan kaum, justru perlu diberi usaha dalam sikap penerimaan dan nilai keluhuran budi pekerti dalam masyarakat. Pemahaman baik terhadap peranan setiap individu untuk penerapan nilai murni dalam kehidupan seharian mewujudkan keharmonian dan kesejahteraan dalam hubungan masyarakat. Itu sahaja daripada saya serahkan kepada pembentang seterusnya, Joanne. Macam mana agama boleh harmonikan kaum? Kita boleh lihat bahawa dalam undang-undang negara kita terdapat peruntukan untuk memberikan cuti umum pada setiap perayaan. Seterusnya, di dalam kitab bagi pelbagai agama juga mengatakan bahawa perbezaan warna kulit, bahasa dan lokasi tidak seharusnya menjadi penghalang kepada persefahaman untuk memahami antara satu sama lain. Namun masih ada isu seperti ahli-ahli politik yang memberi ucapan yang menyakitkan hati kaum lain untuk tujuan dapat sokongan daripada sesuatu kaum. Dan ada orang juga mencipta akaun yang palsu untuk menyebarkan isu sensitif untuk tujuan menimbulkan kontroversi. Jadilah saya berharap semua pihak dan rakyat di Malaysia haruslah bekerjasama bagi menentangkan pelbagai faktor yang akan mencetuskan pecahan kaum. Sekarang saya akan serah kepada orang lain. Terima kasih Joanne. Seterusnya, saya akan membentangkan pengalaman sebagai bangsa Malaysia. Terdapat beberapa aspek yang akan dibincangkan iaitu
secara kedatangan, warna kulit, bahasa, perayaan, dan permainan tradisional. Saya akan membentangkan secara kedatangan warna kulit dan bahasa. Yang pertama, secara kedatangan bangsa Malaysia adalah daripada percantuman tanah Melayu, Sabah dan Sarawak dan terbentuklah bangsa Cina, Malay, India, Iban, Kadazan dan lain-lain. Keberpakaian bangsa ini boleh dikatakan hidup bersama di dalam satu negara dengan harmoni. Yang kedua, warna kulit. Bangsa-bangsa yang berlainan warna kulit haruslah menghormati satu sama lain. Contohnya, bangsa yang berwarna kulit kuning tidak mendiskriminasi bangsa yang berwarna kulit hitam dalam apa aspek pun. Yang ketiga, bahasa. Bahasa Melayu atau dikenali juga sebagai bahasa Malaysia dijadikan bahasa kebangsaan. Contohnya, setiap bangsa berhak untuk bertutur dalam bahasa sendiri, tetapi rakyat Malaysia mestilah mempelajari bahasa negara kita juga. Oleh itu, demi harapan melahirkan bangsa negara yang berjaya, rakyat Malaysia tidak haruslah memperjuangkan dan menumpukan perhatian kepada isu kelompok atau kaum sendiri sahaja. Terima kasih. Seterusnya, saya serahkan kepada pembentang seterusnya, Nazmi. Perayaan. Rakyat Malaysia menikmati pelbagai cuti umum kerana terdapat banyak perayaan yang diraikan di Malaysia. Malaysia mempunyai banyak kaum yang mempunyai perayaan yang berbeza. Tradisi mengadakan rumah terbuka telah memberi peluang kepada pelbagai kaum untuk saling kunjung mengunjungi. Okey, berikut merupakan jenis-jenis perayaan di Malaysia. Yang pertama adalah Hari Raya Aidilfitri, disambut oleh masyarakat Melayu ataupun yang beragama Islam. Seterusnya adalah Tahun Baru Cina. Perayaan ini disambut oleh masyarakat Cina ataupun yang beragama Buddha. Selain itu adalah Hari Deepavali yang disambut oleh masyarakat India ataupun yang beragama Hindu. Dan seterusnya adalah Hari Gawai, hari yang disambut oleh masyarakat di Sarawak, terutamanya orang Dayak. Seterusnya adalah Hari Keamatan yang disambut oleh masyarakat di Sabah, terutamanya suku Kadazan Dusun. Dan yang terakhir adalah Hari Natal, hari yang disambut oleh masyarakat yang beragama Kristian. Okay, permainan tradisional. Rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum mempunyai banyak permainan tradisional yang semakin dilupakan. Kemajuan teknologi yang begitu pesat telah menyebabkan permainan tradisional semakin dilupakan. Permainan tradisional mempunyai keunikannya yang tersendiri. Berikut merupakan jenis-jenis permainan tradisional di Malaysia. Yang pertama adalah congkak, yang merupakan permainan tradisional masyarakat Melayu. Seterusnya adalah yoyo Cina, permainan tradisional masyarakat Cina. Dan seterusnya adalah tibau, permainan tradisional masyarakat di Sarawak. Dan seterusnya adalah kabadi, permainan tradisional yang dimainkan oleh masyarakat India. Dan yang terakhir adalah ranpanau, yang dimainkan oleh masyarakat di Sabah. Saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Sekarang saya akan membentangkan bahagian budaya dalam mengharmonikan masyarakat pelbagai kaum. Budaya ini terbagi kepada 3, iaitu makanan, seni dan pakaian. Makanan. Makanan dari sebuah kaum kadang-kadang dimasak dengan menggunakan gaya yang diambil daripada kaum lain. Sebagai contohnya, roti canai. Selalunya, roti canai ini dikenali datang dari kaum India. Namun, ada juga dari kaum lain seperti kaum Melayu yang membuat roti canai. Bukan itu sahaja, walaupun makanan tersebut dimasak oleh kaum Melayu, namun kaum-kaum lain seperti kaum Cina dan kaum India tetap menyukainya seperti nasi lemak dan sebagainya. Selanjutnya adalah seni. Pelbagai seni di Malaysia seperti seni tradisional, seni persembahan dan seni bina. Walaupun demikian, kita dapat lihat bahawa seni-seni ini dapat disertai oleh orang ramai daripada pelbagai kaum. Akhir sekali adalah pakaian. Pakaian ini telah melambangkan bahawa di negara Malaysia mempunyai masyarakat yang pelbagai kaum. Pakaian dapat mengharmonikan masyarakat pelbagai kaum. Contohnya, kaum-kaum lain seperti India dan Cina dari golongan wanita dapat menggunakan baju kurung ketika masuk ke pejabat. Akhir sudah pembentangan daripada saya. Saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya.
Saya akan membentangkan peranan kerajaan dan ibu bapa dalam mengharmonikan perpaduan kaum. Pertama sekali, peranan kerajaan disebabkan kepelbagaian kaum di Malaysia, kerajaan boleh melaksanakan aktiviti kemasyarakatan kepada semua kaum agar ia lebih manfaat kepada semua orang. Seterusnya, kerajaan juga menghulurkan bantuan kepada semua orang tanpa sifat diskriminasi. Dan akhir sekali, kerajaan juga hendaklah bersifat lebih terbuka dan berusaha sedaya upaya untuk menjaga tempat ibadat semua kaum agar semua dapat menjalankan ibadat masing-masing. Justeru, peranan ibu bapa juga penting dalam menerapkan kefahaman kepada anak-anak supaya mereka lebih faham dalam menjaga hubungan dengan orang lain, terutama orang yang berlainan mangsa, dan juga mereka dapat mempelajari sifat hormat menghormati, adab pertuturan yang baik yang diajar oleh ibu bapa. Selain itu, ibu bapa juga yang mahir berkomunikasi dengan bahasa lain boleh mengajar anak-anak supaya mereka lebih mahir berkomunikasi serta mengembangkan otak mereka untuk jadi lebih bijak dan berkemahiran tinggi. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya, iaitu Nisha. Sekian, terima kasih. Seterusnya adalah peranan NGO. NGO perlu turun pandang lebih kerap dari biasa dan menganjurkan lebih banyak program dan aktiviti-aktiviti amal di halayak orang ramai supaya sesiapa sahaja yang melihat akan berasa tertarik dan kagum kerana ada di antara mereka tidak tahu, menahu dan tidak arif akan aktiviti yang dijalankan sendiri oleh pihak NGO. Jadi, dengan pendedahan dari pihak NGO ini, mereka dapat melihat dengan sendiri betapa banyaknya manfaat yang diperolehi di samping keseronokan yang dipaparkan. Secara tidak langsung, ramai di antara mereka secara sukarela ingin melibatkan diri mendaftar sebagai peserta untuk mengikuti, menjalani dan membantu aktiviti dan program yang dijalankan. Antara manfaat yang diperolehi adalah peserta sendiri dapat berinteraksi dan bertukar pendapat sesama mereka tanpa melihat latar belakang kaum, dapat berkomunikasi sesama mereka dan juga dapat memupuk semangat kekitaan kerana masyarakat bersama-sama berganding bahu dalam menjayakan program dan aktiviti yang dijalankan. Itu sahaja daripada saya. Saya akan serahkan kepada pembentang seterusnya. Seterusnya adalah peranan media massa. Media massa merujuk kepada alat yang mewujudkan interaksi politik, sosial dan juga ekonomi dengan cara yang lebih moden. Media massa terbahagi pada dua, iaitu media cetak dan juga media elektronik. Kita lihat dahulu kepada media cetak. Media cetak merupakan bahan terbitan ataupun bahan cetakan seperti buku, majalah, surat khabar, jurnal dan sebagainya. Seterusnya, media cetak juga memainkan peranan yang penting dalam mewujudkan keharmonian antara kaum. Contohnya, buku-buku atau jurnal-jurnal yang menjadi rujukan oleh masyarakat di negara ini dengan memaparkan info-info yang berkaitan tentang kehidupan sebuah kaum. Bahan tersebut dijadikan rujukan atau bahan bacaan. Secara tidak langsung, budaya membaca juga dapat dipupuk dalam kalangan masyarakat. Seterusnya, kita beralih kepada peranan media elektronik. Seperti yang kita tahu, media elektronik adalah saluran komunikasi yang canggih yang menggunakan alat elektronik moden. Sebagai contoh, kita selalu menggunakannya adalah telefon bimbit, televisyen, radio dan sebagainya. Jadi melalui media elektronik ini, maklumat atau mesej yang ingin disampaikan dapat disebarkan secara meluas. Contohnya, iklan-iklan yang dipaparkan di televisyen yang menggunakan unsur-unsur keharmonian yang dapat memupuk semangat perpaduan dalam diri masyarakat. Selain daripada itu, informasi yang penting ataupun isu-isu semasa dapat disebarkan melalui aplikasi yang sering digunakan sebagai contoh WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter dan sebagainya. Hal ini secara tidak langsung dapat mendidik rakyat dengan menggunakan kemudahan teknologi pada abad ini dan juga dapat mengeratkan lagi hubungan antar kaum. Justeru, media massa juga menjadi pendorong kepada keharmonian dan perpaduan antar kaum di negara ini dalam memastikan kejayaan kestabilan yang berpanjangan. Dan saja daripada saya. Baiklah, saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Terima kasih. Akhir sekali merupakan kesimpulan. Kesimpulan daripada kajian ini, hubungan keharmonian antara pelbagai kaum di Malaysia merupakan satu harapan negara yang belum tercapai. Namun, jika perkara ini tercapai, sudah pasti ia akan memberikan impak yang positif daripada segi ekonomi, politik maupun sosial. Malaysia perlulah belajar berdasarkan pengalaman yang peristiwa hitam yang telah berlaku pada masa lalu. Sebagai contoh, peristiwa 13 Mei 1969 yang mengorbankan ramai individu daripada pelbagai kaum akibatkan rusuhan kaum yang berlaku. Malaysia perlu belajar daripada peristiwa ini bagi mengelakkan peristiwa ini berulang
Lagi sekali, di masa hadapan, semua pihak perlu bertanggungjawab dalam memainkan peranan masing-masing bagi memastikan keamanan ini dapat dijaga. Tambahan pula, generasi kini merupakan generasi yang bakal menjadi peneraju, pemimpin di masa hadapan, pemimpin negara di masa hadapan. Oleh disebabkan itu, kita perlulah mendidik, membentuk dan memberikan contoh yang terbaik agar mereka mempunyai rasa cinta akan negara, rasa kerjasama dan rasa cinta akan keharmonian keamanan negara Malaysia. Malaysia juga beruntung kerana mempunyai keistimewaan dan keunikan pelbagai kaum yang tidak semua negara dalam dunia ini ada. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.